Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fi an-nar. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini dapat kita bersama, dan insya-Allah pada malam ini saya nak sambung perbincangan hadis yang pertama, iaitu hadis-hadis dari susunan kitab Matan Al-Arba'in yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jadi perbincangan kita masih lagi berkaitan dengan hadis yang pertama, iaitu berkenaan dengan niat ini. Seperti yang kita maklum bahawa hadis yang pertama ini itu hadis yang sangat penting dan telah kita bincang sebelum ini. Jadi kita kebaca semula hadis itu dan terjemahan saja, kemudian kita akan sambung pada muka surat 5. Cuba tengok muka surat 2 tu. An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyah wa innamal limri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat. Setiap orang memperolehi mengikut apa yang ia niatkan. Sesiapa yang niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang niat hijrahnya kepada dunia yang ia ingin dapatkannya, atau kepada perempuan yang ia ingin kahwininya, maka pahala hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahkan, yakni yang ia niatkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ni telah kita bincang pada minggu lepas. Jadi pada malam ini kita sambung perbincangan hadis ini pada muka surat 5, berdasar kepada nota itu, muka surat 5. Untuk makluman hadirin dan hadirat, nota ni adalah nota yang ringkas, ringkas ini. Tidaklah detail. Pada muka surat 5, definisi niat. Apakah yang dimaksudkan dengan niat itu? Jadi perkataan niat ini asalnya dalam bahasa Arab dan sudah menjadi bahasa Melayu dah. Sudah menjadi bahasa Melayu dan kita menggunakan perkataan ini sebagai perkataan biasa dalam kehidupan kita. Jadi niat ini asalnya bahasa Arab. Kalau dilihat dari segi lughah, dari segi bahasa Arab, niyah, cuma bezanya tidak tasydid lah kita niat gitu je. Asal bahasa niyah, ya tu musyaddadah, ya tu ditasydidkan. Niyatun, niyatani, niyatun. Dari segi bahasa makna memfokuskan kepada sesuatu, mana kita tumpu pada sesuatu, memusatkan pemikiran kepada sesuatu itu. Itu makna dari segi bahasa. Dari sudut istilah, dan yang dimaksudkan dengan istilah ini maknanya penggunaan syar'i, penggunaan syariat. Niat itu iaitu membuat keputusan atau memfokuskan kepada sesuatu di dalam hati serta melakukannya. Al-qasdu muqtarinan bil fi'li. Kalau dalam biasa, kalau kita belajar niat agak, al-qasdu niat untuk buat sesuatu, muqtarinan bil fi'li dengan disertakan dengan perbuatan tu. Niat nak buat dan buat. Itu ta'arif yang kita guna dalam Syafi'iyah lah, oleh tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i itu.
Sebagian ulama menambah dengan maksud mencari keredaan Allah. Jadi ada juga setengah ulama dia kata kalau sekadar membuat keputusan atau memfokuskan kepada sesuatu di dalam hati serta melakukannya, itu tidak mencukupi. Perlu ada tambahan dengan kerana Allah itu. Yakni mencari redha Allah itu. Dia kena bubuh tu. Sebab niat yang dimaksudkan dalam syariat ni memang kerana Allah. Kalau tidak kerana Allah, dia tidak menjadi syar'i. Dia tidak menjadi ibadat niat itu. Hak tu adat biasa. Orang non-Muslim pun dia ada niat tu. Walau bagaimanapun, definisi ini, ta'arif ini mendapat bantahan oleh sebahagian ulama. Kerana ianya tidak merangkumi ibadat puasa dan tidak juga merangkumi perbuatan niat tanpa disusuli dengan perbuatan. Tetapi ada ulama dia kata, kalau kita letak, dia panggil frasa dia tu ataupun fasal. Dia lebat niat ni, dia ada fasal. Mana sesuatu niat ni dia mesti sesuatu yang perlu, dia akan masuk dalam niat tu, sesuatu yang tidak perlu dia akan terkeluar dengan sebab niat tu. Jadi bila dikaitkan serta melakukan, fokus untuk melakukan sesuatu dalam hati serta melakukan, hak tu ada bantahan ulama. Sebab dia mengikut ulama ada setengah-setengah ibadat itu setengah-setengah ibadat itu niat saja, tanpa disusuli dengan perbuatan. Misalnya ibadat puasa, kita kata ibadat puasa, kita niat, ataupun mana-mana ibadat lah. Sini contoh saya buat mari ibadat puasa misalnya. Ibadat puasa, sebab ibadat puasa ni kalau kita tidak niat pun, misalnya kita niat zuhur, kita bangun pagi, sampai waktu zuhur kita tak makan tak minum, kita pun nak niat puasa ni jadi. Memang boleh tu. Walaupun separuh hari dah baru niat puasa. Tapi kalau syarat kita tak makan, tidak melakukan perbuatan yang membatalkan puasa, hak tu boleh. Jadi hak tu puasa tu. Misalnya bangun pukul 8 tu dok. Hari ni hari Senin, biar nak niat puasa, dia start pukul 8 niat. Boleh. Maknanya hak tu maknanya niat tu ketika sudah, sedangkan waktu berpuasa itu bermula daripada masuk fajar sadiq. Masuk subuh lah. Mana lewat niat daripada perbuatan. Bermulanya menahan diri daripada makan minum dan perkara yang membatalkan puasa, dia bermula naik fajar sadiq. Iaitu bermulanya masuk waktu subuh. Tiba-tiba kita niat puasa tu lewat. Apa tu? Sebab tak teringat nak puasanya pukul 8, pukul 9 lah misalnya. Lepas main subuh tu tidur, tak teringat, hari ni hari Isnin misalnya. Jadi tu. Makna itu bukan al-qasdu muqtarinan bil fi'li lah, tetapi sudah berlalu dah batasan perbuatan menahan diri itu, selepas tu dah niat. Mana niat tu dalam waktu puasa dah terjadi. Boleh. Puasa tu dikira jadi. Tu. Yang kedua, ada juga niat tetapi tidak disusuli dengan perbuatan. Niat nak buat sesuatu, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalang, jadi niat tu boleh pahala juga. Tak buat. Sebab saya sebut contoh lah, kita kata, ini banyak benar lah contoh kalau kita nak kemuka. Ni contoh ni niat tiba-tiba tak buat. Kerana sesuatu halangan. Bukan niat tu dengan niat untuk tidak buat. Kalau niat tu pun niat dah untuk tidak buat, tu memang tak jadilah. Dia niat tu pun dia niat dah untuk tidak buat. Tidak pelik tu. Niat untuk tidak buat. Jadi perlu niat kau untuk tidak buat tu. Misalnya dia berjanji, tak apalah kita jumpa, tapi dalam hati dia niat untuk tidak pergi tempat janji tu. Tu tidak gitulah, dia tidak jadi gitu. Jadi maknanya ta'arif ini dibantah oleh ulama. Kerana apa? Kerana ada setengah amalan itu dia tidak, setengah-setengah amalan tu dia tidak seperti yang dimaksudkan, yang didefinisikan dalam niat. Berlaku juga, orang panggil jadi juga amalan tu, berhasil juga amalan tu.
Jadi Imam Baydawi mengatakan definisi niat yang sesuai dengan hadis yang kita baca ni ialah berkehendak atau memfokuskan sesuatu amalan dengan maksud untuk mencari redha Allah Ta'ala. Hak tu. Dia kata sebenarnya kita niat nak buat sesuatu dengan maksud mencari redha Allah. Tidak dikaitkan dengan muqtarinam bil fi'li tu. Tidak dikaitkan dalam niat itu beserta dengan buat tu. Ni. Walaupun setengah-setengah ulama hadirat dia kata hak tu dia panggil azam. Ada juga dalam kitab ni sebut azam hak tu. Mana kita niat nak buat sesuatu tetapi kita tidak kaitkan, kita tidak niat, tidak bersekali, bersama, beserta sekaligus dengan perbuatan. Hak tu dia panggil azam. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i kita kalau niat untuk solat ni dia ketika takbir tu. Tu kita bincang selepas ni. Tu ada. Jadi Imam Baydawi kata niat mengikut syar'i lebih ringkas daripada yang di atas itu, iaitu maksud qasad untuk melakukan sesuatu, berkehendak atau memfokuskan sesuatu amalan dengan maksud kerana Allah. Kerana Allah tu maksudnya redha Allah. Ibtigha mardatillah, dengan erti untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenyataan Imam Baydawi ini berdasarkan kepada penggunaan perkataan niyah itu, bukan perkataan iradah, iaitu kehendak semata-mata. Sebab iradah ni kehendak semata-mata. Niyah ni kehendak berserta dengan mencari redha Allah. Dia kena kait dalam qasad niat nak buat tu kerana Allah. Tu orang panggil niat yang dimaksudkan dalam hadis ini. Kalau semata-mata rasa nak buat, mari dalam hati niat nak buat, sekadar itu saja, itu iradah. Arada yuridu iradatan. Iradah. Kenyataan ini memberi satu kefahaman bahawa niat adalah kehendak yang khusus. Kalau begitu, niat yang dimaksudkan dalam hadis ini merupakan satu kehendak, perbuatan hati yang khusus serta mempunyai hubung kait dengan tujuan sebenar di sebalik amalan yang dilakukan, dan ianya bukan semata-mata amalan. Kenyataan ini amat sesuai dengan contoh yang diberikan, iaitu hijrah, dan ditekankan pula sudut penerimaan dari sudut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau gitu niat yang dimaksud innamal amal binniyah wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu tu, niat yang difokuskan oleh Nabi dalam sabda dia tu. Ni niat ni bukan dengan makna bahasa, tetapi dia dengan makna dikaitkan dengan kehendak agama tu, iaitu buat sesuatu dengan maksud nak capai redha Tuhan. Kalau kita nak bahas lagi situ, bila kata nak capai redha Tuhan, dia mesti menepati piawaian syarak, dia mesti menepati kehendak syarak. Bahas pula lah situ tu. Nak boleh capai mardatillah itulah, nak boleh mencapai keredaan Tuhan itu, setiap yang kita buat tu mestilah dia bersesuaian dengan kehendak Allah. Jadi untuk bersesuaian dengan kehendak Allah, dia mesti mengikut kehendak yang telah ditentukan oleh sunnah tu. Bila sebut Allah, dia berkait dengan Rasul selalu. Bila sebut Allah, dia berkait dengan Rasul. Bila sebut Rasul, dia berkait dengan Allah. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia berkait tu. Nak dapat cinta Allah, nak dapat redha Allah tu, memang dia berkait. Baik, seterusnya hadirin. Hukum niat ni. Bagaimana hukum niat ni? Hikmah ni maknanya objektif di sebalik niat. Kenapa ditekankan sangat niat ni? Hikmah ni maknanya apa yang dikehendaki di sebalik syariat niat itu. Sebab niat merupakan satu syariat. Niat ni merupakan satu syariat. Sebab di dalam setengah-setengah kitab disebut bahawa niat ni termasuk dalam fitrah. Maksud fitrah tidak perlu kita ajar. Seperti mana berjalan, melangkah, itu perbuatan fitrah manusia. Setiap yang ada kaki dia nak berjalan. Setiap yang ada tangan dia nak memegang sesuatu. Setiap yang ada mata dia akan melihat. Itu fitrah. Begitu juga setiap yang ada hati, maka dia akan, mana hati itu peranan dia adalah untuk mengarahkan anggota lain. Qasad untuk buat sesuatu, itu niat dia mari situ. Seperti yang saya sebut minggu lepas lah, dalam syair Arab pun sebut innal kalama la fil fuad wa innama likulli
Mana setiap innal kalam la fil fuad. Kalam itu dalam hati. Dan dijali lisan tu ilal lisanu alal fuadi dalila. Jadi lidah ni sebagai juru bahasa. Maknanya setiap anggota zahir yang berlaku, yang bergerak, yang aktif ni sebenarnya semua tu kerana diarah oleh hati manusia. Hati itu orang panggil fa'lul qalbi. Niat lah. Sebab niat ni makan dia, tempat keluar dia, makhraj dia adalah fil qalb, dalam hati nurani manusia itu. Jadi hikmah niat ni, objektif niat ni, tujuan apa ditekankan sangat niat dan dikaitkan niat ini diterima ataupun ditolak amalan manusia tu, dia ada hikmah dia. Yang pertama. Kemudian kita akan pedetail lagi hak ni hak bahagian kesimpulan itulah. Yang pertamanya untuk membezakan sesuatu amalan dengan amalan yang lain. Niat ni sebenarnya dia sebagai fasil, pembeza di antara satu amalan dengan amalan yang lain. Misalnya untuk membezakan antara zuhur dan asar. Sebab dia sama-sama 4 rakaat belakang tu. Nah, zuhur dengan asar 4 rakaat. Jadi nak beza hak mana semaya zuhur, kita kata tak lah semaya zuhur tu dalam waktu zuhur lah. Ada juga orang semaya zuhur waktu asar. Dia qadha. Nak wan, dia bagi qadha. Ni nak dah qadha. Ada juga jenis lagu tu. Nak buat macam mana? Tapi kukuk mana pun, kalau dari segi zahir, perbuatan semaya zuhur dengan perbuatan semaya asar ni sama saja. Tak ada beza sikit abu. Jadi bezanya adalah pada niat. Yang saya sebut dah sebelum ni, dah semaya maghrib, usalli fardal asri, 4 rakaat. Semaya maghrib ni, dorah pula tu dia mikrofon. Saya ada duduk belakang email masa tu. Kebetulan saya singgah. Tak ada nak balik rumah, singgah semaya maghrib di sebuah masjid. Tak jauh daripada masjid ni lah. Jadi bila singgah, terkejut. Kita pun pakat akak tengok ni tu email ni, rasa tak jadi ni. Sebab main ngari usalli fardhu zuhri gitu kata asal mana pak. Lepas tu dia pun siap dah kat langit. Dia pun istighfar, minta maaf tak jadi saat ni dia tu. Tak jadi. Dia menggoda hak ketemu tu. Zuhur 4 rakaatin adaan imaman lillahi ta'ala tu tak jadi. Baik, hukum lagu mana tu? Katakanlah dalam hati dia memang dia niat maghrib. Cuma lafaz niat dia lafaz itu zuhur, sebenarnya jadi terhasil salat itu. Berhasil semaya itu. Sebab yang dikiranya niat bukan lafaz itu. Tersalah lafaz. Kalau niat qasad dalam hati betul, dikira amalan itu. Cuma molek lah tu email ayat tak jadi tu. Takut terkejut pula makmum ni. Lama duduk papuh pula. Duduk main was-was pula. Lagu mana ni? Yolo tu email kita ni. Kau berat benar masalah rumah ni. Siapa tokat takih habis tu. Takut gitu. Tapi kukuk mana pun kalau mengikut mazhab Syafi'i pun sah semaya itu. Sah. Maknanya katakanlah kita semaya di rumah. Katakanlah kita buat gitu. Jadi penting kita tahu sah ataupun tidak ni, kita nak keluar ke tidak daripada semaya. Itu soalan dia. Kita semaya maghrib, kita niat usalli. Lafaz niat tu bukan niat, sebenarnya itu lafaz niat. Dan lafaz niat ni sebenarnya dia ada perbincangan khusus lah. Sebab kalau kita tengok dalam hadis di hadirat, mana tak ada satu hadis pun yang Nabi ajar cara niat ni. Solat ke, niatnya begini, semaya asalnya begini. Seperti mana yang kita ajar kepada anak-anak di peringkat sekolah. Hak tu asal dalam hadis tu memang tidak ada lah. Sebab tu ulama yang menerima lafaz niat usalli tu, hak tu berlaku di luar semaya. Dan kalau buat begitu pun, setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i pun, dia kata hak tu sebagai latihan di peringkat awal sahaja. Mana kalau kita tak sebut tu, sebab Nabi kata wa idza qamu ila salah fakabbiru, bila kamu bangun nak sembahyang akad takbir lah. Hak tu hadis tu khusus Nabi sebut khusus untuk sembahyang. Bila kamu nak sembahyang, qamu, maka bangun. Hak mana boleh bangun? Lepas tu fakabbaru, kamu akad takbir Allahu akbar. Mudah benar. Tak ada langsung, was-was tak ada. Kemungkinan syaitan nak ganggu ketika kita nak masuk dalam semaya tu, tak ada langsung. Lepas tu dia tak akan tukar sebab kita tahu dah ni zuhur. Kita tahu zuhur tu apa, cukup dah tu. Bahkan niat ni sebenarnya adalah hadirat niat ni kita tengah bincang ni lah. Untuk membezakan di antara perbuatan sedar dan perbuatan tidak sedar. Itu maksud niat. Hak besarnya. Sebab kalau orang buat amalan dengan tidak sedar,
Itu dia panggil tanpa niat. Semaya dia tak sah. Baca Quran dia tak sah. Katakanlah seorang itu mengigau. No, dia baca Quran. Ni orang duk pondok dia ngigau gitulah. No, dia ngigau pun baca Quran. Baca Quran. Suratul Kahfi benar. No, habis baca. Boleh pahala ke tak? Tak boleh. Patut ada orang tanya, dia ada gata mulut. Patut kalau orang dengar boleh pahala ke tak? Hak dia buat tu memang tak boleh pahala dah. Mungkin dia tak khabar. Boleh lah. Sebab keset lah. Apa keset? Tak ada niat keset. Kita dengar memang boleh pahala. Kita hak dengar ni. Jadi tu perbuatan yang tidak didasari oleh niat. Kerana apa? Kerana itu mengigau. Tu. Jadi maknanya hadirat tak perlu balas lah. Sehingga ada tu tepuk meja je kerana tu kerana silap faham ya, bukan apa tu. Banyak lagi perkara lain boleh balas ni. Lepas tu kalau balas siapa tetap mati syahid ke tak tu. Hak tu tentu tidak nah. Sebab tu dia kena mati syahid ni payah katlah hadirat kalau kita tengok dalam hadis untuk dapat syahid ni. Payah katlah tu. Jadi niat ni gitu. Jadi bila perkara mudah kita memayahkan dia jadi payah. Perkaranya mudah, cukup simple. Niatlah perkara paling simple. Dia tak perlu modal sikit abuk sebab hal tu hubungan kita dengan Tuhan ya sebenarnya hakikatnya. Tu. Sebab itulah ulama setengah-setengah ulama dalam mazhab Syafi'i sendiri pun sebut sesiapa yang mengatakan bahawa lafaz niat itu mesti wajib bahkan tak sah kalau tidak kata usalli, orang itu perlu masuk bilik kaunseling tu. Dia tak boleh lepas gitu, bahaya tu. Dia mesti masuk bilik kaunseling tu, bahaya tu kalau anggap lagu tu. Tu. Ini kita nak latih untuk kanak-kanak biar dia faham. Mana kena ada lah tu. Lama tu. Jadi waktu peringkat awal sajalah, peringkat awal. Janganlah sampai kita sampai ke mati gitu juga. Umur 60 pun duduk main gitu lagi. Jadi takutnya jadi masalah lah. Sebab kita dapat maklumat lah daripada kitab bahawa antara punca seseorang itu was-was adalah kerana saat ni antaranya dalam bab nak masuk dalam semaya. Nak takbir tu kita nak masuk dalam semaya. Sebab tu dia panggil takbiratul ihram. Bila kita akad takbir tu ihram tu maknanya perbuatan bila selesai takbir Allahu Akbar, maka selepas itu amalan-amalan harus yang kita buat sebelum takbir dia jadi haram. Tak boleh dah. Tu maknanya bila kita berada dalam salat maka kita tidak boleh lagi. Tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang haruh. Dan perbuatan haruh itu jadi halal semula selepas kita bagi salam yang pertama tu. Tu. Jadi kalau tidak dia jadi was-was lah. Tamu-tamu kalau kita umur ni peringkat usia yang lanjut lah, kita tertua okay? Enggak PC lama. Balan jadi nak mari tu kan dia jadi masalah. Tu dia jadi kadang dia jadi tak sedar keduduk ke tangan dia ikut say pergi tu. Masa takbir tu jadi tak perlu hadirat. Sebab ni masalah yang saya banyak juga hadapi. Pergi Mekah pada kita pergi Mekah, orang Melayu kita pergi Mekah jumpa dia tanya sana lagu mana ni ustaz, berat ni kesal sehingga dia akak tu jadi lama, jadi macam dia jadi tak sedar, jadi ketabak apa sebab dia nak mikir nak masuk start Allah Hamzah tu sampai pada ra tu beberapa perkara 4 perkara nak masuk tu. Jadi bila nak masuk tu tak masuk. Masuk 3 baru dia tu dah. Jadi kena akak pula. Lepas tu masuk tu pula sudah kira makhraj ra tak berapa tepat pula. Banyak perkara hajat. Tak sah. Hak tu kena buat bahaya tu. Saya sebut ni hadirat kali ni masalah agama hak berat. Sebab was-was ni tak perkara yang sangat ditentang oleh agama. Perkara yang sangat ditentang oleh agama. Sebab agama ni perbuatan amalan dalam agama kita ni hadirat dia perlu dihindari daripada was-was itu. Dan was-was ni digambarkan sebagai satu senjata syaitan. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas kan? Baca ayat tu. Ayat apa ni surah ke-100 kok suk sekali tu. Tu. Jadi kena beringatlah. Jadi jangan lebih-lebih saja, jangan lebih-lebih. Sebab kalau kita jadi lebih, kita memayah ke sesuatu yang tu bimbang, saya bimbang ni. Takut jadi tidak sunnah dah situ. Bimbang gitu je. Tu sudah mudah Allahu Akbar cukup lah tu. Gitu ya sebenarnya Nabi ajarnya. Lepas tu nak buat tu setara mana hukum dia usalli tu boleh, saya terima boleh tu. Cuma sekadar untuk latih peringkat awal.
Sebab kita bawa kereta lah, mula-mula bawa kereta, kita tengok gia satu, tengok gia ni, 40 tahun bawa kereta, duk kelih lagi nak itu gia, tak pernah sabar hati-hati dah. Tak kita lekat lagi dah, gia dua kena tengok lagi. No, tak payah kelih dah. Minggu daripada tu. Pakai gitu agak sama-sama lah ni, pakai gitu je. No, gia automatik ni. Jadi benda tu mudah sangat. Jadi perlu ke tidak kita ajar usalli tu? Perlu juga. Kita ambil mana yang sederhana, perlu. Untuk peringkat awal lah kanak-kanak. Supaya dia tahu maya ke dia. Lepas tu usalli ni hati-hati. Cuba tengok dia terjemah sengaja. Kalau kita dulu sengaja dia tulis. Kenapa dia tulis sengaja aku? Maknanya kita buat dengan sengaja, bukan dengan tidak sengaja. Kita ada perbahasan itu, ada amalan yang buat tidak dengan sengaja. Apa maksud tidak sengaja tu? Maksud tidak sengaja tidak melalui niat. Tu maksud tidak sengaja. Jadi maknanya amalan untuk jadi dia kena buat dalam keadaan sepenuh sedar, bukan separuh sedar. Sepenuh sedar. Hasil daripada kesedaran sepenuhnya daripada zahir dan batin kita. Tu baru jadi amalan. Hak tu sebenarnya fungsi niat, nak memfokus, nak mengalih, nak menyedarkan kita, nak meletak kita dalam situasi yang sedar zahir dan batin. Ini amalan yang kita buat. Tu sebenarnya fungsi niat hak paling utama sekali. Bila sedar dalam keadaan itulah dia baru dia mari kerana Allah itu. Itu maksud dia. Yang kedua, untuk membezakan sesuatu ibadat dengan adat itu. Misalnya seseorang yang mandi kerana adat dan seseorang yang mandi sunat ataupun mandi wajib. Sebab serupa ya mandi ni. Kira-kira ni. Zahirnya serupa ya. Tetapi berbeza itu pada niat itu. Supaya kita mandi pagi Jumaat dengan mandi pagi Ahad. Ada beza. Tidak kata mandi hari Ahad ni guna-guna air teh. No. Atau pagi Jumaat guna air tulah tu ya. Air mutlak tu ya belakangnya. Tak ada mandi mandi hari Jumaat kena mandi air oring ke. Tak ada. Air mutlak tu. Bezanya mana? Pada niat itu. Begitu juga hak wajib pada niat juga. Dah ada lah hadirat dia punya rukun dia tu. Tapi hakikatnya mandi menggunakan air dan dijiru atas tubuh tu, rata tak rata tu, itu perkara yang kedua dah tu. Tu. Berbeza dengan ibadat khusus yang tidak akan terkeliru dengan adat seperti beriman kepada Allah, khauf, takut pada Allah, rajak, berharap kepada Allah, baca Quran dan sebagainya. Hak ni tak niat pun tak apa. Tu. Kita baca Quran. Maksud tak niat ni maksudnya tidak kata sahaja aku baca Quran, dah 1 juzuk setengah. Kerana Allah Taala. Tak perlu gitu. Cuma hak tu yang buat tu kerana Allah gitu ya. Kerana Allah gitu ya. Kerana Allah gitu ya. Sebab apa hak tu ibadat khusus dah tu. Ibadat khusus dah tu. Buat apakah jadi lalu? Supaya juga ulama kata bila kita baca Quran tak payah niat pada mak kita. Dia akan siapa pahala tu? Sebab kita anak dia. Mak kita anak dia. Kita baca Quran dia siapa kau mak kita? Boleh peri-peri ya mak kita. tidak peri juga hati-hati ni. Dia mengandung kita 9 bulan lebih nak boleh lahir kita ni. Dia didik kita tu berapa puluh tahun, bukan peri juga. Maknanya boleh dia tu dia ada kaitan dengan dia. Kaitan tu apa? Kerana dia mengandung kan. Lepas tu dia jaga kita. Tuhan lah kepada dia. Sebab itulah timbul persoalan kalau tak kenal suku sakat. Tak kenal suku sakat tu jadi khilaf tu, jadi beza tu. Dia jadi timbul siapa kedok ni sebab hamba tak kenal ayah dia 40 tahun dah mati misalnya. Lepas tu punya khabar anak dia pun tak ada dengan ayah dia. Anak dia tapi anak dia kok mana pun boleh. Itu jadi timbul persoalan tu sebenarnya jadi timbul persoalan, jadi perbincangan khilaf yang berlaku tu ada asas dia. Ada asas dia. Kok mana boleh berkait tu? Kita kena ingat anak ni buat apa ya Nabi sebut anak ni lebih ni sebab apa? Sebab sanilah antaranya sebagai aset penting untuk dapat pahala kepada ibu bapa tu. Tiba-tiba orang lain boleh berperan yang sepupu anak juga, tak ada lah kelebihan anak kalau lagu tu. Tu yang kita kena faham tu. Yang ketiga, untuk membezakan, jadi kena ingatlah saya sebut dah peringkat awal sebelum ni bahawa ibadat khusus dengan ibadat umum. Ibadat khusus ni sebab baca Quran. Hak tu tengok kita tahu dah ibadat. Tapi kalau mandi tidak ibadat khusus sebab hak tu kena niat. Makan tidak ibadat khusus tapi tu boleh jadi ibadat umum. Nak boleh jadi ibadat umum ni kena niat kerana Allah. Tu. Jadi yang melingkungi niat itu ada pula perkara lain. Banyak perkara lagi lah sepatut kita kena bincang. Tapi perkara tu kita maklum dah, misalnya kita niat nak makan.
Bismillah, niat molek. Tiba-tiba makanan tu hak curi, tak boleh juga. Tak boleh pahala juga. Maknanya perkara yang niat tu asas. Cuma dia banyak lagi perkara lain untuk supaya boleh pahala dapat kehendak niat tu, yakni redha Allah. Dia banyak lagi perkara lain. Kita semaya, kita baca Quran, betul dah tu niat. Tetapi tak kena amalan, kaifiat dia, pulak dia. Situ kena jaga hadirat. Kena jaga. Sebab itulah ibadat-ibadat ni untuk jadi ni dia ada dua rukun hak asah. Saya sebut sebagai rukun. Yang pertama sekali niat, yang kedua kaifiat dia tu. Tu kena ingat. Kaifiat ni cara buat tu lagu mana. Nabi baca Quran, ubah pula lagu mana baca Quran tu. Lagu mana baca Quran tu? Nabi baca lagu mana? Warattilil Qur'ana tartila. Hak tu asah dia. Bacalah Quran dengan cara tartil. Tartil ni Imam Baidawi kata bil mujawwidin. Baca dengan bertajwid. Apa makna baca bertajwid? Baca dengan betul lah, mengikut Nabi baca. Dengan ada dengung panjang pendek, kena jaga belaka, makhraj huruf, semua termasuk dari tartil belaka tu. Tu. Lepas tu hak tu hak mana, qiraat mana pula? Tu bahas pula tu. Ada ke tak Nabi baca qiraat ni, qiraat waras, qalun, ada ke tidak? Sudah tu cari hadis tak jumpa. Tak ada apa. Jadi hak Nabi baca dalam semaya ketika Nabi bertadarus berturut-turut akhir tahun 92, tahun apa ni? Tahun 22 Hijrah. Tahun 23 Hijrah tu 2 tahun sebelum Nabi wafat kan? Waktu tu boleh katakan Nabi bertadarus dengan lengkap. Khususnya bulan Ramadan terakhir. Nabi bertadarus dengan lengkap dengan Jibril. Itulah susunan Quran ni. Jadi susunan Quran itu berdasar pada waktu. Jadi Nabi baca mana? Semua ulama kata Nabi baca tu supaya kita baca lah ni. Supaya kita baca lah ni. Sebab tu tak ada orang baca dalam semaya dengan lengkap bulan Ramadan 30 juzuk selain daripada hak supaya kita baca. Hak tu yang ada, hak lain tak ada. Kalau ada jadi sekali-sekala mana qari tu imam itu baca waras ke, tapi dia tidak baca 30 juzuk. Dia tak jadi. Seluruh dunia baca seperti yang kita baca dalam bulan Ramadan ni. Dah itulah hak Nabi baca. Tu sebenarnya. Yang ketiga tu untuk membezakan maksud suatu ibadat sama ada ikhlas ataupun tidak. Dan inilah maksud sebenar dalam hadis yang kita bincang ni. Mana setiap ibadat tu untuk ikhlas ataupun tidak ikhlas tu dia bergantung pada niat seseorang tu. Kalau dia niat ikhlas boleh pahala walaupun ibadat khusus. Jadi kena ingatlah ibadat atau tidak khususnya berdasar pada niat kita. Kita mandi dengan maksud untuk segar. Bismillah, patut kita pun tahu cara Rasulullah mandi lagu mana. Mandi pun hadirat orang kita ni dia kadang-kadang dia hanya mengambil kira wuduk saja, jangan bazir air. Mandi pun dia kena taklif juga bazir air. Nak hak kena tubuh dengan hak tak kena tubuh lebih banyak tak kena tubuh misalnya. Guna ceto mandi guk atas kepala dah atau bahangan beldih lah setengah tu. Jadi air hak tak kena tubuh. Maknanya tu bazir agak tak boleh tu. Mandi ni pun nak boleh pahala pun dia tak boleh bazir juga air. Kena jaga tu. Untuk boleh pahala lah. Kalau tidak rugi air habis cahmah pahala tak boleh pula. Baik, kita tengok sepitah lalu kedudukan niat pada ibadat. Jadi niat ni pada ibadat ni kedudukannya tahap mana? Kebanyakan Syafi'iyah bila kita sebut Syafi'iyah bukan bermakna Imam Syafi'i tapi tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan niat adalah rukun ibadat. Rukun ni maknanya niat itu sendiri sebahagian daripada ibadat itu. Niat itu berada dalam ibadat itu, bukan di luar ibadat. Itu makna rukun. Karena ta'rif rukun ni adamuhu adamus syai'. Ta'rif rukun ni bila tak ada perkara itu maka tidak adalah sesuatu yang hendak dibuat tu. Sebab kita kata semaya. Takbiratul ihram ni rukun. Tak ada tu tak ada semaya. Tu makna rukun. Tak jadi. Tak ada orang pergi semaya gak gitu lalu. Tak ada takbiratul ihram misalnya tu. Tak lihat tu. Waktu tu sabit tu dasar pada nas. Dia mesti akad takbir tu. Namun sebahagian ulama ni dalam kebanyakan Syafi'iyah yakni tokoh-tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan niat adalah rukun ibadat. Namun sebahagian ulama seperti Imam Al-Ghazali, ni tokoh Syafi'i juga sebenarnya Imam Al-Ghazali ni pun. Dia kata niat tu tidak rukun tapi syarat. Syarat maknanya dia tidak berada dalam ibadat itu, tapi dia berada di luar ibadat. Tu. Syarat. So kita kata syarat sah semaya, dia kena ada sebelum semaya lagi syarat tu. Tu makna syarat.
Gapo dia kita atas syarat sah sembahyang? Kena ada wuduk lah. Wuduk ni orang ambil sebelum sembahyang. Tu. Pihak yang berpendapat niat adalah ibadat tidak pula memestikan kena niat untuk niat ibadat. Kerana itu akan menyebabkan bertindan-tindan niat itu. Jadi bila seorang itu nak niat, ni maksudnya tak ada seorang pun kita tengok dalam tokoh mazhab Syafi'i kata yang menyebutkan bahawa niat itu rukun dengan erti niat itu adalah sebahagian daripada ibadat tu, maka untuk niat ibadat kena niat pula situ. Tak ada ulama sebut begitu. Manakala pihak yang berpendapat niat bukan ibadat, mereka beralasan niat adalah bermaksud fokus pada ibadat. Itu secara umumnya begitu. Baik, waktu niat. Bila nak niat tu? Pulaknya. Jadi melakukan niat berserta dengan permulaan ibadat yang dilakukan. Ada juga ulama yang berpendapat niat dilakukan ketika hampir waktu melakukan ibadat. Sini khilaf pula. Ada setengah ulama sebut ketika permulaan untuk melakukan ibadat. Misalnya kita niat ketika kita duduk dalam saf tu. Niat situ. Ada juga ulama kata gitu. Ada setengah ulama ni dalam mazhab Syafi'i lah, ada setengah ulama sebut niat tu ketika ni lah, ketika nak angkat takbiratul ihram, situ niat. Situ niat. Ada juga. Sebab tu dia ada istilah-istilah pula yang kita sebut bawah tu. Jadi perenggan mula-mula di bawah waktu niat itu melakukan niat beserta dengan permulaan ibadat yang dilakukan. Beserta dengan permulaan. Yang kedua, melakukan niat ketika hampir melakukan ibadat. Saya ambil contoh salat. Kalau hak mula-mula tu beserta dengan permulaan itu ketika nak sembahyang, ketika duduk dalam sah. Ketika tu imam kata qad qamatis salah itu, maka semua pun bangun berada dalam sah, betul sah pada waktu tu. Niat. Ada juga ulama kata gitu. Ada setengah ulama kata tak, ketika dekat benar tu akad takbir nak masuk dalam sembahyang, situ dia pasal niat. Makna lebih serius lagi lah tu. Baik. Jadi niat ni berbeza dengan azam. Bawah tu saya sebut istishab hakiki dengan istishab urfi. Jadi niat ni berbeza dengan azam kerana azam boleh dilakukan walaupun amalan tersebut lambat lagi waktu untuk dilakukan. Dia gini saja. Azam ni termasuk dalam af'alul qulub. Azam ni kita azam baru tahun ni, misalnya nak pergi Mekah dia tu. Cuma tarikh tak tahu lagi. Tu azam. Niat ada dah. Hak tu dia panggil azam. Ni makna ni kita pakai kalimah dalam bentuk ta'arif dia yang khusus pada kalimah tu. Tu dia panggil azam. Sebab apa? Sebab bila nak pergi pun tak tahu lagi. Cuma niat baru. Tu dia panggil azam dalam bahasa. Cuma dalam bahasa Melayu kita dia panggil niat belaka tu. Dalam bahasa Melayu kita bila kita guna niat tu kita tidak maksud niat dengan makna yang khusus itu. Niat tu makna qasad hati semata-mata. Jadi beza niat dengan azam kerana azam boleh dilakukan walaupun amalan tersebut lambat lagi waktu untuk dilakukan. Jadi maknanya tahun ni ataupun tahun depan 2017 kita niat nak pergi Makkah. Cuma tak tahu bila bulan 3 ke bulan 12 ke kita kata tak. Hak tu boleh pahala dah tu. Dah kita pun buat persediaan dah. Jogging nak pagi dah. Tak nak pergi Makkah, cadang nak pergi Makkah tu. Makanan pun jaga dah. Hak tu tak. Masjid pun mari semua. Tu. Boleh pahala dah walaupun tak pergi lagi. Tu dia panggil azam. Mengikut setengah ulama. Setengah ulama kata sopo yang niat belaka tu. Tak tolak ya. Tu situ berlaku khilaf pula lah. Sebab itulah bagi saya ada perkara-perkara gini orang panggil khilaf lafzi ya panggil. Khilaf lafzi ni sebenarnya perbezaan pendapat tu sebenarnya hakikatnya sama sahaja. Cuma beza lafaz. Jadi janganlah kita sebagai orang Islam perbezaan lafaz tu menjadi punca kepada ketegangan itu. Tak perlu sampai tahap itu. Tak perlu. Jadi ulama berselisih pendapat tentang niat sembahyang. Ni kita nak tekan ni. Ulama berselisih pendapat tentang niat sembahyang. Sebelum itu, untuk takut tak teringat, supaya boleh faham dia punya perenggan yang kedua tu, minggu lepas saya sebut satu hadis ke al-qatil wal maqtul finnar. Pembunuh dan mangsa bunuh kedua-duanya masuk dalam neraka belaka. Al-qatil wal maqtul finnar. Ni hadis sahih ni. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada sebut tu. Pembunuh dan mangsa bunuh pun kedua-duanya dimasukkan ke dalam neraka. Tu sebenarnya perbincangan berkait dengan niat dan azam ni lah. Azam ni hadirat. Niat
kemudian dia telah melakukan muqaddimah sesuatu yang boleh menjayakan niat dia tu. Itu maksudnya azam. Seseorang yang nak pergi ke Mekah misalnya, hak nak perginya ke Mekah, pergi Mekah ni kena naik kapal terbang lah. Naiknya bulan 3 ni misalnya kita kata. Tapi sekarang ni sudah siap dah beli dah kain ihram, beli dah cocok pun, dah berai putih mata cocok dah tu dah. Lepas tu dia lah kita kata. Dia buat belakang dengan pasportnya dah, buat semua dah. Dia pun sudah jaga dah kesihatan tubuh dia, nak pagi pergi masjid tak naik motor, jalan kaki. Ni orang pesan ni jalan kaki nak suruh ketahanan ni. Nah, takutnya dia letih dia rebah dia nak. Dia buat belakang dah. Hak tu dia boleh pahala belakang tu. Dia boleh pahala belakang tu. Setiap amalan dia buat kerana untuk menjayakan niat dia. Hak ni dia panggil azam. Niat sebenarnya Mekah. Bukan niat nak jogging. Hak tu untuk membantu niat tu. Maka dia boleh pahala belakang dia. Begitu ada al-qatil wal maqtul itu. Kenapa yang dibunuh? Kalau dia bunuh tu, sahabat pun faham. Kita faham lah hak pembunuh tu memang dia masuk neraka. Mana perbuatan itu boleh menyebabkan masuk neraka. Tetapi yang kena bunuh ni kerana hakikat sebenarnya kedua-dua sudah pun melakukan perbuatan membunuh tu. Perbuatan untuk membunuh tu. Bukan niat dia tu. Hak mangsa kena bunuh tu bukan niat dia membunuh. Dia sudah buat. Sama-sama tetap dah tu. Turun ke medan dah tu untuk bertetak tu kita kata. Cuma nasib baik ya kawan tu tak kena dia. Dia dah tetap kawan tu. Tu yang mati kawan tu. Kalau dah kawan tu pun dia kena selak betul lah. Jadi maknanya kedua-dua ni statusnya sama, sudah sama-sama melakukan niat belaka dah tu. Sebab tu dihukumkan dia tu serupa ya. Cuma bezanya hak membunuh itu dia hukum lain lah. Hukum dia tu lebih berat ya. Dari segi nak bayar kafarah hak tu ada. Dari sudut tu sahaja. Tetapi dari segi kesalahan tu kesalahan besar tu sudah berlaku pada kedua. Dan hak tu berat sehingga menyebabkan masuk neraka. Tak kekal, tak ada ulama kata al-maqtul, al-qatil itu kekal dalam neraka, tak ada ulama sebut gitu. Cuma masuk neraka. Jadi masuk neraka ni hadirat, dia ada 3 perkara yang kita perlu faham bila sebut masuk neraka ni. Ada manusia yang masuk neraka ni kekal dalam neraka. Hak ni orang hak tidak ada tauhid. Tauhid terbatas, dia masuk tu kekal dalam neraka. Tak tubik-tubik. Yang keduanya, mana orang Islam? Orang Islam dia masuk neraka tapi dia tidak kekal. Tidak kekal. Masuk satu ketika dia akan keluar balik. Sebab apa? Sebab ada tauhid itu. Dua tu lah. Lepas tu hak keluar daripada neraka ni dia akan masuk syurga. Jadi hak masuk syurga ni bila masuk dia tak akan keluar dah. Beza dengan masuk neraka. Masuk neraka ni ada yang masuk neraka dia akan keluar balik. Tidak kata masuk tu keluar daripada neraka, masuk pula. Tak ada berlaku gitu dah dia. Tak ada tu. Ataupun masuk surga, masuk tak tubik pula. Tak boleh lagu tu, tak ada lagu tu dalam syariat. Tu. Tapi kalau surga ada, masuk, keluar balik ada. Dalam surga tak ada. Bila dia masuk, tu dia kekal. Hak tu kekal tu adalah perbahasan ulama kekal dalam neraka. Apa beza kekal dalam neraka dengan kekal dalam surga? Hak tu pun ulama bahas pula apa beza. Hak ni panggil furu' usul. Umumnya ulama sebut bila masuk syurga itu kekal sampai bila-bila. Tapi masuk neraka tu kalau kekal dan neraka ada khilaf lagi. Kekal tu nak ayatnya lama. Lama tu maksudnya sampai satu ketika dilupuskan dia tu. Dilupuskan. Tu ada ulama sebut begitu. Jadi kukuk mana apa hadirat? Al-qatil wal maqtul tu perbahasan azam itu. Azam itu. Saya sebut contoh yang mudah untuk faham niat dengan azam ni. Saya sebut sebelum ni contoh mencuri itulah. Niat nak mencuri. Dia niat nak curinya 25 bulan 12 misalnya. Sebab dia niat dah curi waktu tu kan nak beli baju sekolah anak dan sebagainya. Misal dia niat dulu. Mana dia planning dah 25 bulan ni tak ada mencuri. Dia pasal dah misalnya adanya lagu tu. Ni sebab dia hidup ni terancam oleh ini ada berlaku jadual dia tu. Nak curi pada jadual katakanlah. Jadi bila dia nak curi 25 bulan tu, dia buat persiapan. Mesyuarat, pergi tengok kekerapan jaga tu setara mana. Dia ambil kira belakang. Lagu mana waktu tu? Dikira dosa ke tidak? Dia niatnya nak curi. Memang dikira dosa besar tu. Walaupun tidak mencuri lagi.
Kadang musyawarah dengan saing dia tu berapa butir ticana dah habis misalnya. Niat musyawarah nak curi. Semua tu dosa belaka tu. Habis tu perbuatan dosa, makan tu dosa, semua dosa. Sebab apa? Kerana nak menjayakan perbuatan mencuri. Niat sebenarnya nak mencuri. Hak ni orang tak panggil niat dah tu kalau siapa tahap tu. Orang sudah disebut sebagai azam. Sudah disebut sebagai azam dah tu. Jadi kita kena faham tu. Baik, seterusnya kedudukan niat pada ibadat. Itu waktu niat ni. Waktu niat sani jadi ulama berselisih pendapat lah tentang niat semaya. Kebanyakan Syafi'iyah, kena ingat Syafi'iyah sebab kita akan biasa guna istilah ni. Syafi'iyah ni bukan Imam Syafi'i. Asy-Syafi'iyah lain. Syafi'i itu memang Syafi'i lah, Imam Syafi'i lah. Ni Syafi'iyah ni tokoh dalam mazhab Syafi'i. Kebanyakan Syafi'iyah, yakni tokoh dalam mazhab Syafi'i mengatakan berniat untuk salat mesti istishab hakiki. Apa maksud istishab hakiki? Iaitu betul-betul dilakukan niat itu pada permulaan takbiratul ihram hingga akhir takbir, yakni selesai sebut huruf ra itu. Allah Hamzah. Start situ. Start situ dia kena pasal niat tu. Ni dia panggil istishab hakiki. Tak pada ketika tangan duduk gitu tu niat. Mai Zahur, mai ngarik ni. Niat mari dalam hati. Tak ada tu. Hak tu tak pada. Hak tu dia pengen azam lagi tu. Setengah-setengah tu. Ni berat sikit ni. Hak ni kalau kita nak ikut ni agak berat lah sikit ni. Alah muda tak apa. Bila tua ni dia terganggu. Tu dia panggil dalam istilah mazhab Syafi'i dia panggil istishab hakiki. Jadi penyertaan niat secara hakikat. Itu mana istishab hakiki. Mana akad takbir. Sebab tu kita tengok setengah-setengah orang. Bila akad takbir dia macam berik mata. Kita pun heran. Mata. Dia tengah pasal tu. Dia tengah masuk tu. Jangan ganggu tu. Masa tu dia tengah itu. Tu dia panggil istishab hakiki dia panggil. Tu. Mana ketika dia duduk gitu tu, dia nak masuk tepat kara, ta'arud ta'yin, dia nak masuk tu. Tu dia panggil istishab hakiki dia panggil. Tu. Namun sebahagian mereka ni dalam mazhab Syafi'i ni menyebutkan bahawa tak payah gitu istishab urfi, tak apa dah. Istishab urfi ni bukan ketika takbiratul ihram kita niat. Dekat nak semaya. Misalnya masuk dalam sah kan. Padahal kita tahu dah duduk luar tu, tahu dah mai Zuhur ni. Mana ketok masa tu. Dah tengah hari diri atas kepala, memang tahu dah mai Zuhur. Tetapi mengikut tak apalah ni, tapi benda ni boleh tak perlu balas benda ni. Benda ni boleh, cuma nak ayatnya jangan kita ikat dengan hak ni. Kalau kita ikat dengan hak ni jadi sepit nampak tu. Seolah-olah namun dah faham Nabi ajar gitu. Tu tak boleh kau siapa tak tu. Cuma kita kena faham lah. Sebab tu dalam mazhab Syafi'i sendiri pun dia khilaf ni. Istishab hakiki sana ketika tu Allah itu dia kena masuk. Bagi saya tu hak tu ada pilihan lain. Kita letak atas nama pilihan lain. Sedekah kita faham betul bila Allahu Akbar tu kena ingat Tuhan tu. Allah kena mari Allah, bukan mari hak lain. Sebab tu bagi saya kalau orang tanya kita masih lagi ada pilihan kerana barang ni kita letak barang khilaf lah. Perkara khilaf. Kita ambil orang lain bagi saya lah. Jadi istishab urfi maknanya ketika bukan takbir sebelum tu lagi kita niat. Pun jadi juga. Hak ni dia panggil istishab urfi. Misalnya hadirat ni saya ambil paling minima ni, paling dekat ni maknanya ketika berada dalam sah lah, ketika duduk strik betul sah betul sah tu, kita qasak semula, tajdid qasak itu, kita semai Zuhur. Padahal tu dia mari dah tak putus dah niat kita tu. Ada dah sebelum tu. Bahkan mari rumah lagi tu sebenarnya niat dah semai Zuhur tu. Tengok dia pakai baju Melayu gitu. Bukan bocok. Mesti dah nak semaya gitu tu. Kecuali dia bawa golok pakai kasut buk. Kita tanya mau nak pergi semaya kan ni. Dia kata nak mungkin boleh ke hari ni dia kata. Mu tak kelih ke aku bawa golok ni dalam maknanya nak ayat ni niat tu mudah sangat. Dia tak perlu balas. Jadi kalau ada orang nak buat gitu pun tak apa, biar ke dia lah. Tak apa tu. Tak perlu kita kata mana ni. Tu ni bagi khilaf lah, bagi khilaf, tak perlu bertegang urat leher lah ni. Tak perlu saja. Cuma saya nak sebutnya sebagai peringatan. Ni bukan saya sebut, dalam kitab mazhab Syafi'i disebut. Sebenarnya istishab hakiki ni akad takbir pada waktu tu kita lafaz kita nak masuk niat beberapa fasa itu. Hak tu sebenarnya dia ada risiko dia. Risiko dia boleh mengundang was-was itu.
Dia boleh menyebabkan berlaku waswas kepuk sampai Allahu Akbar tu 3 yang masuk. Selagi terlepas keluar. Dah, tu dia pun start mula. Kalau semua usia kita semakin lanjut usia, dia akan terganggu tu sebab apa? Dia tidak selarah dia punya ni minda kita sebab masa tua okey. Setiap orang boleh berlaku gitu. Pertama-tama dia ni ada juga jenis penyakit nyanyuk nak pergi ke arah tu dah nyanyuk aja. Sebab tu kalau kita tengok Nabi sebut mudah-mudah fa idza qamu ila salah fakabbaru. Bila kamu bangun nak sembahyang, maka takbir Allahu Akbar cukup. Dan saya pilih hak tu. Lepas tu hadir-hadir nak buat gitu juga, itu terserahlah. Itu hak masing-masing. Ni orang panggil ibadat secara individu. Cuma risiko kita tanggung sendiri. Tu. Kena beringat tu. Tapi janganlah kita kata kena buat begitu. Tu tak boleh lagu tu. Kita memestikan dalam ibadat sesuatu yang tidak dimestikan oleh Nabi, itu sudah jadi hukum lain tu. Kena beringatlah. Sekadar tu ya hadir-hadirat. Ni ada seorang ustaz tu siapa buti sekolah tu. Buti ngajar. Dia sebut saya pun dengung. Jadi kita nak ayat apa tak sesuai. Masa tu dia duduk tengah merah mata. Orang kata anak buti ngajar kata apa? Dia pun sebut masalah ni. Siapa tepuk meja? Tengok tu tepuk meja tu orang tepuk meja ni. Siapa begitu sekali? Padan ke tak padan tu lagu tu. Banyak lagi benda lain. Tu. Jadi kena faham lah tu. Baik, seterusnya kita pergi pada seterusnya. Apa maksud sabda Nabi SAW? Seseorang itu memperolehi mengikut yang diniatkan. Apa maksud Nabi? Cuba kita perhati semula pada muka surat 2 saja. Cuba perhati pada muka surat 2. Cuba tengok teks sabda Nabi. Innamal a'malu binniyah. Tu dia panggil fasa pertama. Wa innama limri'in ma nawa. Itu fasal yang kedua. Faman kanat hijratuhu sampai ke akhir itulah. Itu dia panggil fasa ketiga dalam hadis ni. Jadi fasa pertama innamal a'mal binniyat tu kita bincang sani lah. Kita bincang sani. Bukan hal ni apa maksud Nabi bersabda seseorang memperolehi mengikut yang diniat tu wa innamal limri'in ma nawa. Hak kita duk bincang bab niat sani hak fasa mula innamal a'mal binniyat. Maknanya semua amalan ni dia berdasar kepada niat. Untuk boleh pahala tu. Di situ mafhum mukhalafah dia ada juga sesuatu amalan tu yang tidak berdasar kepada niat. Seseorang yang gila kita kata. Tu dia buat sesuatu tidak niat. Seseorang yang buat ketika tidur mengigal. Itu tidak dikira niat. Yang ketiga, perbuatan yang berlaku secara tidak sengaja. Tu juga yang ketiga tu. Tidak sengaja ni maknanya kalau tega dia, tidak sengaja dia sepak. Tersepak kita kata. Enggak kukunya panjang. Sepak kau tu siapa luka. Kena pula di hidung. Kau tu duduk tidur atas masjid tengah malam kan kau beri ni kira tahajud lah ni tahajud malam kan. Tidur bila panggil. Jalan sepak kena hidung. Bayar ke sakit kena ibu kaki masuk dalam hidung kena. Lagu mana? Sakit tu. Sepak muka, kena ibu jari kat kukunya panjang, tebal pula tu. Luka, goreh kulit. Jadi itu perbuatan tak sengaja. Jadi pertama sekali hak tidak dimaksud ke innamal amal binniyat terkeluar daripada pengiraan hukum dosa dan pahala ni perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak ada akal. Tidak ada akal ni banyaklah dia. Sebab tu syarat untuk jadinya amalan ni akil, orang berakal. Dalam agama kita ni syarat tu. Nak sembahyang ni orang yang ada akal. Maknanya dalam keadaan sedar berfungsi oleh akal tu. Bukan orang ada otak. Otak tu memang ada. Akal itu. Lembu ada otak kena kira. Ni akal lain. Ni ada akal ni sama ada dia tu orang normal lah. Tidak ada akal ni orang gila, budak kecil, budak. Tu. Yang keduanya maknanya termasuk yang tidak ada akal ini, yang tidak dikira dalam hadis ni adalah orang yang tidur lah, tidur. Tidur ni maknanya perbuatan yang berlaku tidak kita panggil mengigal. Yang ketiga perbuatan yang dibuat ghairul amdi dia panggil. Perbuatan yang tidak sengaja. Misalnya ke dia accident kita kata. Accident tu kita langgar orang siapa mati orang tu. Lagu mana? Kita tidak sengaja tu. Kemalangan. Tu memang tidak berdosa. Sebab apa? Sebab buat tu bukan dengan niat. Kecuali memang dia niat lah. Kalau dia niat sungguh dia dengan Tuhan lah.
Dia pergi mahkamah, dia kata kita tak sengaja. Dia bila cek kereta pun dalam keadaan molek. Kukuk mana dia kena bayar pampas. Itu bab lain. Tapi kalau dia niat sebenarnya, cuma dia kata dia tidak niat, tak sengaja, itu dia dengan Tuhan. Hukum kita ni kita tengok secara zahir. Baiklah kita terima niat dia pun memang dia tidak niat. Itu memang tak berdosa lah. Itu perbuatan itu tidak dikira dosa. Walaupun siapa perekat bunuh orang, mati kau itu. Tu. Itu maksud innamal amal binniyat. Maknanya dalam kehidupan kita ni ada dua amalan kalau kita nak bagi. Pertama sekali amalan secara ikhtiariyah, selagi amalan yang bukan melalui ikhtiariyah. Cuba tengok pada muka surat 5 tu. Muka surat 5 tu hadirat. Nota kaki nombor 1 tu. Sebab sebelum ni saya baca sebelum ni kita tak ada nota ni. Nah, cuba tengok muka surat 5 nombor 1 tu. Nombor 1 tu cuba tengok di atas tu, amalan yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah yang bersifat ikhtiariyah. Jadi fasa pertama dalam hadis ni innamal amalu binniyat tu nombor 4 muka surat 4 tu. Apa maksud sabda Nabi? Sesungguhnya segala amalan berdasar pada niat. Asli tu fasa pertama. Perbincangan fasa pertama tu. Hadis ni. Jadi yang dikatakan pada muka surat 5 tu, amalan yang dimaksudkan dalam hadis ni adalah amalan yang bersifat ikhtiariyah. Tu yang dikatakan innamal a'malu binniyat, segala amalan tu yang dikira. Setiap amalan tu berdasarkan pada niat. Maknanya hak ni niat yang dimaksud sini yang kita buat dengan pilihan. Tu ikhtiar. Ikhtiar ni buat dengan pilihan. Kerana ada juga amalan yang dibuat tetapi bukan melalui pilihan, yakni tidak melalui niat. Nombor 1 cuba tengok. Lawan kepada amal ikhtiariyah adalah amal ghariziyah, dia panggil dalam istilah. Ghariziyah ni termasuk dalam fitrah lah. Termasuk dalam fitrah. Ghariziyah ni mana perbuatan yang kita buat tu tidak sengaja. Ada kadang-kadang ada. Orang latah, tahu orang latah ni adalah kitab sebut hukum orang latah lagu mana. Kejut tepa yo kata yo kawal kena kau terpatah gigi. Kena molek. Dia tak sengaja. Tak derah tu orang tak sengaja. Dia bukan tak ada orang tak sengaja gitu je. Habis ring. Tak dengar ring dia tu dok. Tak gigi kawan ni pun tak apa kemada. Dok, kena tu cabuk katakanlah. Gigi pula sana ya, paling penting dua gigi budak-budak atau gigi wak nego. Patah lagu mana? Hak tu bukan ikhtiariah tu, hak tu ghariziyah. Secara spontan lah, aku terkejut ke pun. Sebab tu orang latah kena duduk jauh sikit. Dia terkejut tu dia pergi kursi tangan dia. Bahaya tu. Kita pakai spek kena ni boleh cedera. Mata ada dah berlaku tu. Pecah spek ni masuk. Kena cocoh dia punya, apa dia panggil tu, retina tu. Tu bahaya je. Kena ingat je tu memang. Sebab tu kita nak ngusik-ngusik orang tu pun tengok keadaan juga. Dia jenis latah, kita nak ngusik dia. Kena anak-anak kecil bahaya. Sebab ada berlaku dah sampai rosak mata tu. Hak tu dia panggil ghariziyah. Tu. Ghariziyah ni iaitu amalan yang terbit bukan kerana usaha dan bukan kerana berpenat lelah, tetapi ianya berlaku secara fitrah. Perbuatan berlaku secara fitrah ni hadirat kalau kita nak bincang panjang juga sebenarnya, sebab dia ada beberapa kategori dia. Salah satunya ni lah. Tu. Baik, seterusnya kita sambung lagi. Jadi apakah maksud masuk fasa kedua? Apakah maksud Nabi seseorang memperolehi mengikut yang diniatkan? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Tu. Apa maksud Nabi sebut begitu? Seseorang memperolehi mengikut yang dia niatkan. Apa maksud? Maksud dia mesti menentukan apa yang diniatkan. Kalau dia niat tu apa dia? Mesti jelas lah. Tu. Hujung jatuh amalan ni serangkah ni saya ni sebab ni asal daripada dia punya PowerPoint ni. Kita PowerPoint ni kita tidak buat dalam bentuk ayat, dalam bentuk dia punya perkataan ringkas. Saya tidak hurah ni pakai ambil gitu ya. Mesti menentukan apa yang diniatkan. Jadi wa inna malikum liman rawat seorang tu dia kena niat molek. Sebab tu dalam hak ni hadirat ada dalam kitab sebut contoh, saya ambil contoh untuk mudah faham. Ni cara nak boleh pahala banyak. Kita mari ke masjid misalnya. Memang kita niat nak semaya. Memang boleh pahala. Niat nak semaya. Tapi kalau kita niat tu banyak, kita tindan niat. Tarkibun niyah itu. Kita tindan niat itu. Dia niat nak semaya. Niat nak dengar kuliah. Niat nak itikah kita bahasa. Niat nak jumpa saing. Kita bawa stokor dia. Kalau kata stokor. Stokor ni maknanya satu package niat kita tu.
kita akan dapat pahala lebih banyak daripada orang hanya niat mari nak semaya. Sebab tu setengah-setengah kita boleh tengok setengah orang mari niat nak semaya ke dia tidak dengar kuliah pun. Kalau dia ada pun gitulah adalah hidup gosok belakang gitu ya. No, ataupun dia lari turun sebab dia mari niat nak semaya. Boleh pahala dah tu. Ke mana pun. Daripada tak ada niat langsung nak mari semaya. Tapi kalau kita letak niat tu bertindak-tindak, banyak niat satu package kita letak nak jumpa sehari bila nak jumpa lepas kuliah ni, kita jumpa lepas kuliah, kita mari bila-bila dengar kuliah. Sebut bila-bila tu bahasa tu. Niat terai molek dengan kuliah tu. Dia kata bila-bila. Jadi tak betul mana dah. Tak sabar lah tu. Tak kelik bahasa tu. Ya. Maknanya kita tindak niat tu banyak. Kita boleh pahala. Hubungan silaturahim lagi mari kita letak tu. Benda tu tidak boleh jadi beberapa saat saja tu terletah niat gitu. Tu ulama boleh kata jumhurul ulama, disebut dalam kitab jumhurul ulama kata seseorang tu dia boleh pahala lebih banyak daripada orang lain berdasarkan kepada niat tu. Tapi dia ni jenis kreatif, dia pun tambah selagi niat. Niat kata ada email aku nak jadi email ini. Dia niat gitu misalnya. Kalau dia layak tu, tu boleh pahala kok, nak bantu orang. Jangan kita main itu email ni kalau naik hak tidak layak ke dia baca tak nak banyak kau lah. Jadi orang pun jadi terganggu juga makmum tu. Sebab tu kena beringat. Sebab tu kita hak duduk belakang email ni dalam mazhab Syafi'i pun dia kena orang yang pandai juga. Pandai nak ganti. Kalau duduk ni pokok itu saja tak pandai berat juga tu email emergency tu sudah kerja. Hak pandai duduk ujung nak tepuh dinding. Nah, kau nak lagu mana? Berat juga tu sebab tu setengah-setengah masjid ada berlaku tahun lepas. Masjid di sekitar Kota Baru kita ni juga. Jadi orang letak dah sejadah belakang email tu 5 tu. Dia ni nak ambil kelebihan sah depan, belakang tu email. Dia ni tak erti. Jadi hak duduk tu ni pakat orang nak pakai nak eret. Ni berlaku dah ni disebut pada saya. Lepas pada tu istihar. Hak di depan ni Tok Bila dia latih tak dah. Kena sekali tu pergi tasir. Nya tak naik tu email ada pintu kecil tu bit batal itu tak naik sebenarnya. Semai mak pula tu. Semai mak ni. Tak ada orang nak buat lagu mana. Hak uti-uti duduk tepi tu. Hak duduk belakang ada, hak duduk depan ni saya set gelia lah ni. Saya set Iwaswi Sofi ni. Ni hak duduk belakang ni dah. Ceritanya hadiah-hadiah ni saya tak tengok sendiri ni. Bukan hadas sana ni. Samit tu. Kita dengar daripada orang lain, bukan dengar pada Nabi. Kalau samit tu Nabiyah tu lain lah. Cerita ni yahtamilu sidqu wal kadhib. Boleh hadis tu, boleh hadis tak. Tapi hak dia sebut ni kira-kiranya orang baik lah. Dia terparuk saat ni. Jadi bila gitu hak duduk belakang ni nak tembur lagu mana? Hak duduk sah dua tu. Nak tembur pokok 4-5 orang hak duduk depan belakang tu imam ni. Nak jadi tak nak jadi tu imam duduk belakang mesti kena duduk depan. Jadi muka dalam pekoh ke ada ke kalau sekena berlaku kiki lagu tu hak duduk belakang dia kena tembur pergi ke depan. Dia Allah tangan gitu. Dia kena faham lah. Kita celah tangan. Maknanya sepatutnya kau ini kena erti bila berasa sakit tangan kena buka ruangnya. Orang nak pergi dah mung tak erti kan. Wih lah orang belakang lagi. Dia doa kau. Kacau molek. Akhir sekali hak sana tu bahas saya tepi mari. Baik kau nazak itu mari. Main. Lepas tu gagal, lepas tu mesyuarat AJK tak boleh dah. Lepas ni kena istighfar duduk depan ni orang-orang ni. Kena tak boleh bahaya hari mak. Kena beri aja. Sebab kita gini kan, sah depan tu rapat dinding lah. Tak boleh tembur pecah dinding tu kalau nak pergi tu tak. Nak mari sini kena bahas kot tu, kena bahas sisi, bahas kot side ni. Pergi kot tu, mari apa ketai pula mari tu. Baru mari sini pula. Terpaksa buat gitu. Mana buat mana? Saya pun dengar terkejut. Tu. Jadi kita kena ingat sebab itulah hari Jumaat dia ni bab semaya ni. Kadang-kadang kita tengok masjid dia letak 5 nes sejadah tu, tu peringatan tu. Apa masjid London kita buat gitu juga. Mana sepatutnya orang dia faham tak boleh duduk atas kalu situ, duduk untuk orang-orang erti. Sebab tu kadang-kadang kita minta ustaz-ustaz tu minta dia duduk tempat kain kita letak tu cadar kecemasan apa-apa. Kalau tidak kan beratlah. Siapa orang tangan pun dia buat kerah tak usah buka lagi. Dia nak rebut sah dia tu. Dia tak erti. Di semaya ni ada kaedah dia. Lepas tu jalan lagu mana tu dalam pekoh lah. Baik. Jadi hujung jatuh amalan diterima atau ditolak, dia beri pahala ataupun dosa, dia semua tu berdasar pada niat berlaku tu. Dalam hadis misalnya ni dia panggil hadis ni hadis al-khailus salasah. Hadis khailus salasah. Kena. Dia panggil hadis khailus salasah.
Hadisnya gini punya, ni hadis muttafaq alaih dalam Bukhari Muslim ada. Al-khailu li thalathatin. Hadisnya panjang, saya ambil separuh untuk sebab kita nak ambil yang berkaitan saja. Al-khailu li thalathatin, li rajulin ajrun wa li rajulin sitrun wa ala rajulin wizrun. Nabi kata kuda ni zaman Nabi ni kuda ni satu kenderaan binatang sebagai kenderaan yang penting. Kuda ni Nabi kata kuda ni untuk 3 golongan orang. Untuk 3 golongan orang. Untuk seseorang li rajulin ajrun, ada juga kuda ni jadi boleh pahala. Penyebab boleh pahala kepada seseorang. Itu mana li rajulin ajrun. So yang kedua wali rajulin sitrun. Kuda ni bagi setengah orang dia boleh menjadi sitr, pendinding daripada maruah dia, daripada terjatuh maruah. Saya terjemah dulu. Wa ala rajulin wizrun. Dan kuda ni juga boleh jadi kepada seorang itu dia jadi dosa pada dia dengan kuda ni. Kalau saya sebut mudah kan, duit ni semua boleh pahala pun dengan duit ni lah juga. Nak boleh dosa pun dengan duit ni juga. Duit ni berlaku. Tidak kata orang hak nak pergi, kita kata nak tikan umur ekor, dia kena pakai duit lain. Kalau duit tu tak sah, tak, duit tu lah. Mana dengan duit ni manusia boleh pahala, manusia boleh dosa. Kalau dia guna untuk kebaikan, boleh pahala. Kalau guna untuk kejahatan, dia boleh, duit sama je. Maknanya duit tu tak ada masalah, cuma cara guna duit. Begitu juga kuda, Nabi kata. Kalau guna kuda untuk fi sabilillah, ajrun, boleh pahala. Guna kuda untuk pergi masjid, ajrun, boleh pahala. Mana guna kuda tu sama, kuda tu yang belakangnya. Tapi kalau guna kuda tu untuk, kita kata, untuk sesuatu yang maksiat, maka boleh dosa. Kuda yang sama. Begitu juga sitrun, dengan kuda ni seorang tu guna kuda ni untuk pendapatan dia. Sebagai pengangkut teh, guna untuk pergi kerja, menyebabkan dia jadi tidak miskin. Itu sitrun, makna terlindung maruah dia. Orang tak nampak maruah dia. Sebab orang miskin, fakir ni terpaksa meminta-minta dengan orang, satu kau yang boleh menjatuhkan maruah. Jadi dia guna kuda dia untuk bekerja, maka dia boleh pahala. Tetapi kalau kuda tu diguna untuk perkara-perkara dosa, kita boleh kias diri lah. Wizrun, kuda jadi penyebab dia dapat dosa. Nabi sebut. Di sini Nabi nak ayatnya sesuatu modal yang Allah beri kepada kita ni, atas kita nak guna untuk jadi pahala pun boleh, guna untuk jadi dosa pun boleh. Sepuluh duit lah. Jadi apa kaitan hadis ni dengan kaitan hadis ni dengan hadis kita bincang? Nak ayatnya atas niat kita berlaku. Bagi tulah ya. Modal tulah ya. Kalau saya nak guna bahasa mudah lagi, apa ni kita kata gula tu. Nah, gula tu perlu. Tapi gula tu le jokihmu jadi kena nyakit kecil manis. Atas kita berlaku. Ki gula tu berlaku. Nah. Ya atas kita. Jadi sebenarnya penyakit ni kita bawa pergi beli nak penyakit. Bunyi nak naik tu bahaya 10 kilo lalu pergi beli. Payah tak kena penyakit beli banyak pula lepas ni. Kemana sebab kita? Tidak sebab lain. Maknanya bila kita guna gula berlebih, kita lah guna tu. Beli lah sebenarnya. Mahal-mahal pun beli macam. Tu sebenarnya Nabi nak ayatnya. Mana atas niat kita. Sebab kita nak berubah, kita nak buat, kita kata cara pemakanan yang sihat atas niat kita, atas kosak kita, kekuatan kita. Jadi untuk memastikan amalan seseorang itu diterima, maka niatnya mestilah ikhlas kerana Allah semata-mata. Ni tak ada kompromi dalam agama. Bab ni niat tu kena mesti kerana Allah. Syarat untuk diterima amalan. Ni tak perlu dibincang dah ni. Keputusan Tuhan dah ni. Isyarat kepada pelbagai manwi, iaitu melakukan satu amalan tapi dengan beberapa niat. Ni hak saya sebut tadi. Mari semaya dengan 5 niat. Manwi ni makna sesuatu yang diniatkan. Niat kita lah sebenarnya niat kita. Mari masjid satu perbuatan. Tapi kita pasal 5 niat atas satu perbuatan tu. Maka kita boleh pahala. Lebih banyak daripada orang lain. Itu makna isyarat kepada pelbagai manwi. Manwi ini maknanya sesuatu yang diniatkan itu. Atas satu amalan. Lepas tu lagu mana hadir-hadir ada? Ada orang tanya juga, pergi Mekah. Pergi Mekah ni memang niat nak beli jubah. Sebenarnya, pergi tu niat nak mengerjakan umrah. Tapi dia pergi tu nampak ada peluang nego. Nak boleh pergi Mekah. Jadi pergi tu beg kosong kat angin. Klik tu berat, berat. Dia bawa 2 las lah baju tubuh dia pergi. Pergi sana gitu, tapi dia beli klik banyak boleh nego. Ada ni berlaku saya sendiri, siapa dia klik boleh buka kedai. Dia pergi nak boleh.
Lagi sombong. Lagu mana tu kita tak lama. Tu tak boleh nak kata, jangan kata. Hak tu sambil lah tu. Kalau dia niat hak tu lebih tinggi pada nak buat umrah ke apa tu, hak tu dia dengan Tuhan lah. Mana kita jangan gaduh kata. Dia bagi saya kalau ada peluang gitu, boleh. Syaratnya jangan menyebabkan jadi terganggu ibadat itu. Lama duduk etikah kedal lebih banyak pada etikah di Masjid Haram. Itu berat juga lagu tu. Kalau tak ada dia pergi cari kedai tu Mekah ni ataupun Madinah, kau tahu tu tak boleh lah, rugi lah tu. Rugi lah tu. Kukuk mana pun atas niat kita. Atas niat kita. Tak boleh hadirat kita nak sekat orang ni sebab dia ni kaki nego. Kau sekat tu kan jadi masalah lah dia ni. Tapi kena faham molek. Takut bimbang jadi kurang pahala tu. Jadi isyarat amalan seseorang walaupun dari segi zahir bukan ibadat, tetapi kalau niat baik akan dapat pahala juga seperti mandi supaya mendapat kesegaran dalam ibadat. Begitu juga sebaliknya, kalau zahirnya ibadat tapi tidak ikhlas, maka balasannya sebaliknya. Jadi niat baik di permulaan amalan hendaklah berterusan sehingga ke akhir. Ini perkara yang penting kita faham. Niat baik di permulaan. Mula-mula nak buat tu niat molek lah. Salih niat itu. Hendaklah berterusan niat, kena jaga. Sebab tu dalam kita tengok dalam hadis, niat boleh terganggu semasa melakukan ibadat. Jadi cara mana nak jaga? Kita kena tajdidun niyah, perbaharui niat. Duk tengah semaya ataupun duk tengah buat amalan kebaikan hak lain, tiba-tiba mari gangguan, riak mari, duk tengah-tengah tu mari riak. Kena bersihlah, kena buatlah, jangan biarkan begitu. Dalam hadis Abu Daud disebut terang tu, dalam semaya kalau mari gangguan, yang boleh memesongkan niat, kena kata a'udzubillah dalam hati, jangan kata mulut, dalam hati. A'udzubillah, kena niat. Itu syaitan tu. Jangan kita biar sedar galik pula mari niat, tak boleh gitu. Hak tu lara. Faqat lara. Nabi kata maka kalau orang tu biarkan gangguan niat tu, dia tidak buat dengan kata a'udzubillah, maka dia tu dikira lara. Seseorang yang sudah lalai dia tu. Gitu kan. Kerana akhir amalan juga dinilai oleh Allah. Allah ni dia nilai je. Allah tidak nilai permulaan amalan tu saja. Dia ni nak buat sesuatu, bila nak buat tu pasal niat tu molek. Allah nilai situ. Tetapi Allah nilai juga akhir niat. Makna Allah nilai niat ni setiap masa Allah nilai niat. Sebab niat dia boleh berubah. Kena jaga molek. Misalnya, contohnya. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal innamal a'mal bil khawatim. Tu hadis riwayat Ibn Hibban tu. Innamal a'mal bil khawatim. Semua amalan tu Allah kira di hujung dia. Hujung ni sama ada hujung hayat dia ketika nak mati tu, ataupun hujung di perbuatan dia tu. Khawatim dia lah. Hak ni orang panggil husnul khatimah ni. Ataupun maksudnya seperti saya sebut contoh misalnya. Contoh mudah, nak semudah faham. Ekon ni boleh jadi ada masjid kita ni ada orang sedekah ekon sebagai contoh mudah faham. Nah, dia buat ekon 10 tahun dah. Maknanya 10 tahun dia dapat pahala dengan sebab ekon, sebab dia ikhlas. Kena ingat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal azza. Jangan kamu sia-siakan sedekah kamu dengan mengungkit-ungkit dan melakukan perkara yang menyakiti orang yang kita sedekah itu. Tak boleh. Jadi dia pun kata, muju aku buat akaun tu. Ni saya sebut ringkas lah, muju aku buat akaun tu. Sombong dia tak EJK. Tu akaun tu aku beri tu. Dia sebut gitu. Allah akan hapus semua pahala dia boleh 10 tahun. Mana kalau dia nak semula, pahala dia kena tajdid semula. Baru start semula. Tak rugi tu. Ni maksudlah tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu musnahkan. Makna dia sudah bina pahala daripada sedekah akaun ni saja 10 tahun, dia boleh hilang. Sebab tu kena jangan manni wal adha. Man ini makna mengungkit. Azar ni maknanya menyakiti orang. Dah bila dia sedekah tu tak, dia jadi macam dia anggap orang tu makan budi dia. Kadang-kadang dia suruh basuh kereta dia. Kawan tu malu tak basuh kereta dia. Moga anak dia dulu kawan ni duk bantu. Jadi dia ni berasa jadi tak malu kau kawan tu. Kawan tu pun tak senang basuh kereta dia. Tapi teringat aku dia, anak kawan tu nak pergi ngaji. Jangan ambil kesempatan gitu. Sehingga kalau perbuatan kita menyakiti orang yang sedekah, dia boleh terbatas sedekah kita. Berat aja dia kena beringat lah. Ini disiplin dalam bab sedekah. Semua ni ada niat berlaku ni. Niat berlaku ni. Hijrah. Ni hijrah ni panjang kita bincang semula. Sebab ni sebenarnya saya ada tambahan tu alif belakang tu. Cuma tak ada nak tarik.
Saya ada tulis khusus tambahan tu. Jadi bab hijrah ni kita sama minggu depan lah dia. Jadi minggu depan insya-Allah ada nota lain hadis yang pertama tu. Kita berhenti setakat tu lah dulu. Sebab ni pun 8:30 ni. Jadi hal ni penting juga hadirat bab hijrah, kerana contoh ni sangat relevan lah dengan kehidupan kita sampai hari kiamat ni sebenarnya. Contoh hijrah ni. Jadi rasanya kita berhenti setakat tu lah. Cuma kalau ada nak tanya apa-apa yang berkaitan dengan perbincangan kita, saya bukalah untuk 1-2 soalan. Kalau ada pertanyaan berkait dengan perbincangan ni, kalau tak faham nota ni lah boleh tanya lah. Ada ke? Ada nak tanya? Ya. Macam ada orang tu jual buku kan. Ada orang tu pun ayat. Nak jual ni kena ikhlas. Apa nak bayar buku. Buku tu kan demo. Jadi orang ikhlas tu kena cuma mana? Buku. Tak ada ulama kata ikhlas ni syarat kena percuma, tak ada tu. Kita tak akan jumpa dalam mana-mana kitab bahawa syarat kriteria ikhlas tu kena percuma, tak ada. Dan dia sebenarnya bukan jual ilmu, dia jual buku. Memang dia jual buku pun. Buku tu kertas, buat lagu tu orang panggil buku. Kalau tak ada, katakanlah dia tak ada tulisan lah situ, dia buat buku, dia jual. Orang nak beli pun boleh, orang panggil buku juga. Kira-kiranya gitu. Jadi bagai-bagai lagu tu bagai sahaja, puas duk saja sebenarnya. Gitu ya sebenarnya tu, tak ada gapo tu. Tak ada syarat ikhlas. Dia kata kalau ikhlas ni kena murah, jual. Sebenarnya hak sebut dia tidak ikhlas tu. Hak sebut tidak ada maksud lain tu. Kena tanya dia bila awak sebut gini ikhlas ke tak ni? Dia tak sabit tu. Ikhlas ni hadirat, mana kita buat sesuatu tu kerana Allah. Kerana Allah. Hadirat saya pernah jumpa ya orang jual buku tu, memang dia kata buku ni saya jual mahal sikit ni. Memang dia sedekah. Ni dia sedekah tu. Dia ambil ke dia tu mana modah dah. Saya jumpa dah di Kelantan kita. Sebab tu kita tengok buku dia ni dia support untuk pelajar. Ulama dulu ada jual. Tapi dia tak ambil untuk dia. Gitulah. Tak ada masalah tu. Hak tu saja tu, puas duk saja tu. Puas duk saja. Sepoi kita kok pergi nak beli Quran. Saya pernah pergi beli Quran. Dia kata saya tidak nak jual Quran, nak jual kertas dia tu. Kita kata kertas mahal ya dah. Nak jual kertas. Tak perlu gitu, orang tahu dah tu. Buat sakit kepala kita mikir tu. Ingat ni dia tu. Ni nak jual Quran. Amba ni tidak jual Quran ni. Dia takut dengan ayat dalam muka surat 3 surah Baqarah. Dia bimbang tu. Yashtaru Nabi apa? Jual agama dengan harga yang murah. Tak ada apa-apa. Pasal dia takut tu. Sehingga dia kata saya ni tidak jual Quran ni. Saya jual kertas. Saya ni mari beli Quran ni. Kata budak lagu mana tak belaga ni mustari dengan baik ni tak. Ada kena faham-faham lah, bagai faham. Supaya juga dalam kitab tu dah. Misalnya kita tu dah. Contoh kita kata. Kita kata ni kerajaan buat masjid ni. Dia kata tak boleh lah gitu. Allah buat. Sudah kita tu dah. Mana boleh dia kata. Kalau begitu maknanya tak betul lah gitu. Tuhan buat apa-apa. Dalam Quran ada sebut. Semua Tuhan buat. Kalau kita kata ada makhluk buat, syirik. Sudah kerja. Letih lah tu. Berat lah tu. Takkan kita nak kecek. Dia tu ada kuasa, tapi tidak seperti kuasa Tuhan. Setiap kali nak sebut gitu kena kait dengan tu, berat lah tu. Kena faham lah. Muka ahli sunnah kan ni, bukan Mu'tazilah. Muka ahli sunnah, belakang kena faham lah. Gitu ya, bagai. Ada orang jenis lagu tu. Saya jumpa dah ni. Dia faham agama je tak. Dia ni sebenarnya ngaji sampai ke Indonesia. Bayar ke bini dia ngepek. Dia faham tu kan. Kalau kita nak sedekah, kena sedekah barang paling saya. Ada ke hadis tu? Ada sahih tu. Tak ada apa. Jadi menyebabkan dia takut nak sedekah. Sebab hak saya. Hak saya sekali pula tu. Jadi dia beli baju tu, baju hak dia saya sekali baru beli. Ada orang minta baju lah mesti lepas banjir. Dia beli baju hak saya sekali. Bini dia kata hak lain, tak boleh dia kata.
Nabi kata kena uyak paling saya tu tanda iman kuat. Lepas tu dia duduk neng. Kata berat. Jadi bini dia tanya, saya lagu mana Ustaz Adil ni? Dia ni asal tidak berpendidikan agama. Dia jadi confused pula. Jadi bila dia nak sedekah dak, sebab tu dia tak berani nak bawa duit banyak dalam poket. Sebab antara 50 dengan 10 saya mana? Tak berat tu lagu tu. Mesti saya 50. Saya 50. Jadi mesti kena wihak tu sama lah. Kalau nak sedekah kalau dalam pitih dalam poket. Rupanya bukan caiga sia, caiga 50. Jadi dia tak bawa pitih banyak. Bila nak sedekah dia ambil 10 ya. Tak ke berat tu, faham lagu tu? Ada tidak? Jenis gong lagu tu. Ada satu kisah lain, nak ayatnya berat ni. Ni ada ustaz ayat ni. Yang ni kisah di Kuala Lumpur berlaku. Telefon saya, malah lagu mana ni ustaz ni. Dia kata bila kita buat dosa, dia kata kalau kita nak bertaubat, dosa kecil-kecil pun tak boleh. Jadi jemah kawan ni yang baru semayang. Berapa puluh tahun kawan ni tak semayang. Takut jadi pelik ke takut. Muzik tak boleh langsung. Enggak, kawan ni baru kenal tika sejadah. Tak boleh muzik. Akhir sekali dia telefon saya. Dia kata saya ni kata nak pusing balik nak pergi ke Paminyuk ni. Dia isap rokok. Rokok ni ada dia beli di luar negara sebab rokok ni doktor ngesah rokok tu dia tidak bahaya untuk kesihatan. Saya tengok rokok tu pun kecil daripada Korea. Ada rokok. Orang ni tidak bahaya. Dia beli tu. Jadi bila dia pergi, ni cerita nak ayatnya berat je nak kaunseling orang lagu ni. Bini dia pun minta tolonglah royak dia kata. Kalau dia tengok TV saja berita tepat tanya iklan dia tutup ke. Dia takut bunyi muzik tu. Dia agaklah berapa ni, pergi buka pula. Tutup pula, buka pula. Tak boleh pergi muzik. Bila dia pergi buat urusan perniagaan, dia royak ke hotel, masa saya urusan ni kena tutup muzik. Bini dia kata sakit kepala tengok berita dengan dia. Sampai elok dia tutup. Muka channel duk tangan dia kak buka pula. Berat lagu tu. Jadi saat ni telefon saya tengah malam. Rasa kak aku kurang belah. Dia singgah di Paminyuk, dia pergi bilik air. Enggak dia isap rokok. Masa dia nak tubik dia tahu gatu rokok tu, dia nampak putih rokok tu tak masuk dalam tempuk tubik keluar. Dia pun gaduh dia pergi sampai tengah jauh sudah berdosa. Jauh dia potong balik. Nak ambil putih rokok tu. Bini dia kata lewat dah ni kita ni. Tak boleh kata. Dia jadi serabut takut dosa. Jadi takut pada kita pula dosa. Dia pusing klik jauh tu. Lepas tu dia bahayanya hati-hati. Dia fikir praktikal tak praktikal agama. Bahaya. Dia main mikir gitu pula. Padahal dia silap faham. Bahaya kadang-kadang 11 kali sehari telefon saya. Kita pula pening. Pening nak royak. Kita pun royak lah dia gini. Jadi terpaksa kan sini. Kita pun jadi bergelega otak mentah nak mikir nak royak lagu mana ni. Tu hati kena beringat. Kadang-kadang bagi kita tidak benda kecil tidak bermasalah. Kadang-kadang bagi orang yang baru dia pusing hidup dia, rujuk hidup dia kepada agama ni dah. Kadang-kadang benda kecil dia jadi ada berlaku gitu. Kawan ni cerdik ni. Jutawan ni. Cerdik dia. Gitu aja. Jadi sebab itulah hadirat kita ni dalam kehidupan agama ni pendapat jumhur ulama dia paling ringan. Jadi kita kena tahu untuk orang ni tahap mana kita nak pergi. Kena tahu. Sebab dia jadi pening tu sebab dia kata ada seorang ustaz yang sebut secara total muzik ni haram secara total. So dia ni lahir daripada perempuan tu. Anak ayat lagu mana? Menyebabkan dia jadi susah hati. Takut luar biasa. Dia tak pergi beli di supermarket. Apa muzik? Dia pergi beli ni kedai-kedai runcit gitu. Pergi supermarket jadi serabut. Molek dia tu. Tapi jadi melampau. Jadi tak seimbang hidup dia. Sebab tu Islam ni dia kena tengok molek. Sebab tu Yusuf Qaradawi pernah buat kenyataan dalam keadaan tertentu di rumah yang tidak ada TV dia merosakkan anak. Kita kena faham itu perbincangan kenyataan dari sudut psikologi. Di rumah yang tidak ada TV kadang-kadang dia boleh merosakkan anak. Walaupun TV ni banyak perkara tak molek. Internet misalnya. Dia tu lihat dari sudut-sudut tertentu. Banyak perkara kita kena tengok. Kalau tidak aja pergi beli kicap 2 jam kedai anak. Dia tengok TV. Tunggu tu kat mak dia atas rumah. Sampai buih dia punya sate no. Beli je tengok TV tu cerita. Rumah dia tak ada TV. Jadi lagu tu nak kesal dia. Jadi banyak masalah timbul. Jadi kita kena faham lagi itulah. InsyaAllah kita sambung dengan hadapan kita ambil bab hijrah kan. Hijrah ni penting, sangat penting dalam konteks kehidupan manusia. Hijrah ni tak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia. Sebab tu Nabi sebut tu. Jadi setara mana tu kita tengoklah pandangan ulama. Jadi saya setakat itu dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.